أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baiklah, untuk hari ini kita akan mulakan kelas yang, kalau ikutkan kelas yang kedua, tapi sebab minggu lepas saya tersilap jadual, jadi kita mulakan kelas yang pertama untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Okey, tahun ni kamu akan belajar dengan saya. Semua kenal kan? Rasanya kalau lelaki tu biasa kenal lah. Kalau perempuan tak tahulah, kalau ada yang tak kenal. Sebab lelaki saya Warden, kamu kenal saya lah. Okey, nama saya Muhammad Nur Hafizat bin Mustaqim. Saya asal Wajah Fahad sini. Jadi untuk tahun 2021 ni saya akan ajar kamu pendidikan Islam. Okey, itu sebagai permulaan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar, kalau sempat saya akan masuk pada 3 tajuk. Sebab kebiasaannya saya akan masukkan 3 tajuk ni sekali. Sebab 3 tajuk yang pertama, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, buku teks digital yang ada pada kamu, ataupun caption yang saya bagi kepada kamu tu, screenshot yang saya bagi pada kamu, 3 tajuk yang pertama iaitu pelajaran 1, 2 dan 3 ni, iaitu ayat hafazan. 3 pelajaran ni pelajaran yang pendek. Okey, jadi kebiasaannya saya akan gabungkan ketiga-tiga ni sekali dalam satu kelas. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan pelajaran yang pertama di dalam bab Al-Quran. Okey, sebelum tu, untuk permulaan kelas kita, apa tu Islam? Apa tu Islam yang kamu faham? Apa tu Islam yang ada dalam diri kita? Kenapa kita perlu belajar pendidikan Islam? Kenapa kita kena belajar pasal agama ini? Okey, dalam Islam, Allah sangat pentingkan penganut agama ini ilmu. Sebab tu sewaktu Nabi Muhammad SAW dapat wahyu yang pertama di Gua Hira, wahyunya berkenaan dengan ilmu, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi, iaitu berkaitan dengan ilmu. Sebab Islam satu agama yang didirikan di atas ilmu. Islam satu agama yang didirikan di atas hujah. Maka sebab itulah kita perlu belajar tentang Islam. Kita perlu belajar agama kita sendiri. Okey, untuk tajuk yang pertama berkenaan dengan Allah pengurnia hidayah. Okey, kamu boleh tengok sendiri kamu punya buku teks yang ada dalam pelajaran yang pertama untuk bab Al-Quran. Okey, dalam pelajaran yang pertama ni, kamu diajar untuk menghafaz surah Ali Imran ayat yang ke-8. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau kamu nak pendekkan lagi, ada berhenti di tengah-tengah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okay. Surah Al-Imran ayat yang ke-8. Okey, kita tengok apa intisari ataupun maksud ayat ni. Okey, yang pertama, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana. Okey, kat sini sebenarnya terjemahan ni ada sedikit problem. Sebab dalam bahasa Arab, qulub bila diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ianya bermaksud hati. Kan biasa kita dengar
qulub hati. Kalau dalam Allahu Akbar. Okey, tak apa. Rabbana la tuzigh qulubana. Qulub. Okay. Qulub bermaksud hati. Itu yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tapi sebenarnya qulub ni bukan hati. Qulub ni adalah jantung. Okey, jantung kita, bukan hati. Kenapa saya kata jantung? Sebab kalau diterjemahkan qulub ni dalam bahasa Inggeris, dia bermaksud heart. Okey, dia bermaksud heart. Heart kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu bermaksud jantung, bukan hati. Sebab hati bahasa Inggeris adalah liver, bukannya heart. Tapi orang Melayu dia ada sedikit masalah kat situ. Sebab contohlah perkataan kita heart attack, kita kata serangan jantung. Tapi bila sweetheart, you are my sweetheart, kamulah hati saya, my heart. Okay, sweetheart, hati saya. Dia ada problem. Hati ke jantung? Hati ke jantung? Sebenarnya jantung adalah terjemahan yang lebih tepat, bukannya hati. Okey, tak apalah. Okey, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami. Ba'da is hadaitana. Sesudah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Okey, biasa ayat yang hujung tu biasa orang akan tertinggal ataupun biasa orang akan baca innaka antal wahhab. Okey, dia bukan wahhab, dia wahhab. Waw jumpa dengan ha, sabdu. Okey, itu biasa kesilapan yang biasa normal dalam bacaan ni. Okey. Dan satu lagi kesilapan yang biasa berlaku adalah pada perkataan yang mula-mula. Rabbana la tuzigh qulubana. Biasanya orang akan sebut, yang kebiasaan orang akan baca Rabbana la tuzigh qulubana. Itu ain. Itu beza dengan ayat ni ghin, dia bukan ain. Maka sebutannya bukan zi', dia zir. Rabbana la tuzigh qulubana. Okey, bukan Rabbana la tuzigh qulubana, yang tu salah. Okey, ini biasa dua kesilapan yang biasa orang lakukan. Okey, kita tengok pada intisari ayat surah ni. Apa yang Allah nak bawa pada kita dalam surah ni? Okey, yang pertama, umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati di dalam hidayah. Okey, senjata bagi seorang mukmin adalah doa. Doa ni satu benda yang sangat ajaib. Sebab Allah kata, doalah. Okay? Ud'uni astajib lakum. Doalah, Allah akan makbulkan. Setiap doa yang kita berdoa, Allah akan makbulkan. Tapi dengan syarat, doa tu mestilah kita faham. Okay? Dan ayat dalam surah Al-Imran ayat 8 ni adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan doa ni biasa kita baca. Okay? Biasa kita baca. Okay? Dan kita dalam ayat ni, kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan hidayah di dalam jantung hati kita. Okay? Ditetapkan hidayah. Kenapa pentingnya hidayah? Sebab hidayah inilah yang pandu kita dalam dunia ni. Okay? Hidayah tak ada siapa yang mampu untuk beri melainkan Allah. Hatta Nabi sendiri tak mampu untuk beri hidayah kepada bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Abu Talib, kita tahu Abu Talib dia mati dalam kafir. Okay? Walaupun Nabi, anak saudara dia yang sayang pada Abu Talib ini, tak mampu untuk beri hidayah kepada Abu Talib. Sebab hidayah itu adalah mutlak milik Allah. Tak ada siapa orang yang mampu untuk beri. Kita hanya boleh menyebarkan ataupun mengajak orang. Tapi kita tak akan mampu untuk beri hidayah kepada orang tu. Cuma kita kena faham, memanglah hidayah itu milik Allah. Dan Allah akan berikan hidayah kepada siapa yang Allah nak. Dan Allah takkan tarik. Allah akan tarik hidayah daripada siapa yang Allah nak. Itu hak mutlak Allah. Cuma Allah dia akan beri hidayah kepada orang yang nak kepada hidayah. Kalau orang tu tak nak pada hidayah, Allah tak akan beri. Ya?
Ada setengah orang dia beranggapan Allah tak bagi aku hidayah, nak buat macam mana? Bukan salah dia, bukan salah Tuhan, bukan salah Allah, itu salah diri dia. Kerana dia sendiri yang tidak mahu kepada hidayah. Macam mana Allah nak beri? Jadi hidayah tu perlu dicari, barulah Allah akan beri. Kalau daripada awal kita sendiri tak nak kepada hidayah, Allah takkan bagi pada kita hidayah tu. Okey. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Okey. Iman ni satu kemanisan, salah satu kurnia Allah kepada orang Islam. Orang Islam belum tentu dia mukmin, tapi orang mukmin tentu dia Islam. Apa beza dia? Islam adalah orang yang masuk Islam lah, dia dah bersyahadah, dia masuk Islam. Tapi mukmin adalah orang yang beriman dengan Allah, dia mentauhidkan Allah, melakukan suruhan Allah. Ada je orang Islam yang tak tauhidkan Allah, dia buat syirik, dia buat perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Dan ada orang-orang yang Islam tapi tak melakukan suruhan Allah, maka dia bukan orang yang mukmin. Dia hanyalah orang Islam, Muslim, tapi dia bukan mukmin. Yang kita nak kejar adalah mukmin. Mukmin tu yang penting. Okay? Sebab seorang mukmin dia akan disayangi oleh Allah. Dan dalam ayat ni kita minta pada Allah supaya Allah teguhkan hati kita dalam keimanan. Dan Allah meneguhkan iman dalam hati kita, itu salah satu tanda rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab iman ni bukan benda yang boleh dijual beli. Tak, kita tak boleh dapat kat mana-mana. Okay? Dia kurniaan daripada Allah. Iman kita nak kena cari. Kita kena dapatkan iman tu. Macam mana? Kita lakukan segala amal suruhan Allah, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Mudah. Islam ni agama yang mudah. Kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang. InsyaAllah Allah akan berikan iman pada kita. Okey, yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Kita kena tahu, Allah ni dia suka hamba dia berada di dalam hidayah. Allah dia suka hamba dia untuk berada di dalam hidayah. Tapi macam mana? Sebab kita sendiri nak kepada hidayah tu. Kalau kita tak nak kepada hidayah, macam mana Allah nak beri? Macam saya bagi tahu tadi. Okay? Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya, kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Macam saya bagi tahu tadi, hidayah ni milik mutlak Allah. Kita tak mampu nak beri pada siapa-siapa. Okay? Kita ambil contoh orang yang memerangi Nabi, Abu Jahal. Okay, Abu Jahal, anak dia Ikrimah, seorang Muslim. Padahal bapa dia tu seorang yang sangat menentang Nabi. Dia yang gerakkan tim kafir Quraisy di dalam perang Badar. Abu Jahal, dia yang perang Nabi di dalam perang Badar, dan akhirnya dia mati kat situ. Anak dia Ikrimah, seorang Muslim. Itulah orang kata hidayah. Hidayah daripada Allah, yang kita tak boleh wariskan hidayah kita kepada orang. Kita tak boleh dapat hidayah ni milik orang lain. Tak ada. Hidayah ni mutlak milik Allah. Allah akan bagi hidayah kepada siapa yang mengkehendaki untuk mendapatkan hidayah Allah. Okay. Dan yang terakhir, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah Allah kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Ini tak ada jaminan. Seorang tu mungkin Allah berikan hidayah kepada dia, tapi untuk dia kekal di atas hidayah, itu tidak ada jaminan. Okay? Sebab itulah sifat manusia. Sifat manusia, dia akan dia turun dan naik. Turun dan naik. Iman manusia ni dia akan turun dan naik. Dalam masa dia sedih, mungkin dia akan mengharap kepada Allah lebih daripada dalam keadaan dia suka. Itu kebiasaannya manusia. Cuma kita sebagai manusia, kita sentiasa dituntut untuk mohon hidayah daripada Allah. Sentiasa. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu bila keadaan yang hidayah tu ditarik daripada kita. Kita tak tahu. Okay? Kadang-kadang kita sedar pun kita sedang melakukan kesalahan. Sebab kesalahan ni benda yang seronok orang lakukan. Okay? Tapi kita sebagai manusia, silap itu biasa. Tapi memohon untuk diampuni kesilapan itu yang
disuruh oleh Allah. Okey. Kalau dalam kita tengok dalam buku teks kamu ni, ada satu doa yang diajarkan dalam ni. Tengok bawah tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan bacaan doa untuk memperkukuhkan keimanan seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Kita kenal sahabat Nabi nama Anas. Anas radhiyallahu anhu. Dia ni waktu Nabi datang ke Madinah, Nabi berhijrah ke Madinah, mak dia Ummu Sulaim, mak dia bawa Anas yang pada waktu tu Anas tu berusia lebih kurang 10 tahun, datang jumpa Nabi. Dia kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini anak aku Anas. Ambillah dia sebagai pembantu kamu." Okay. Mak dia bagi Anas ni pada Nabi untuk Anas ni jadi pembantu Nabi. Jadi Anas ni sepanjang 10 tahun Nabi di Madinah, Anas ni sentiasa berada bersama Nabi sebab dia pembantu Nabi. Dia pembantu Nabi, dia yang siapkan segala kelengkapan Nabi. Itu Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak kehidupannya bersama dengan Nabi. Sebab tu hadis daripada Anas ni banyak, sebab dia sentiasa bersama dengan Nabi. Walaupun pada waktu tu umur dia muda lagi. Okay, dia masih umur muda. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ni, Anas bagi tahu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan satu doa kepada kita. Okay. Apa tu doa tu? Dalam ayat ni, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami. Qulub macam saya cakap dia jantung lah. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan jantung hati kami, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas jalan agamamu. Kita minta pada Allah untuk Allah tetapkan hati kita untuk sentiasa berada di atas landasan Islam, di atas landasan iman. Sebab penting kita tak tahu macam mana keadaan kita, pengakhiran kita nanti ke atas dunia ni. Adakah kita akan jadi orang yang bertakwa ataupun tidak? Kita tak tahu penghujung kita macam mana. Maka daripada sekarang kita kena sentiasa berusaha minta pada Allah supaya Allah tetapkan hati kita di atas landasan agama Allah. Okay. Doa ni satu doa yang maksud. Okay. Apa tu doa maksud? Doa maksud ni adalah doa yang diajarkan oleh Nabi melalui Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dua je. Ini doa yang sangat baik. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Okay. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sama ada melalui hadis ataupun melalui Al-Quran. Nabi ajarkan kepada kita, itu doa maksud, doa yang sangat baik untuk kita amalkan. Dan doa ni kamu boleh baca di dalam solat kamu. Waktu bila nak baca? Waktu sujud ataupun sebelum bagi salam dalam rakaat yang terakhir. Okay, sebelum bagi salam, innaka hamidum majid. Baca doa ni. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Satu doa yang sangat baik. Okey, itu untuk pelajaran yang pertama. Okey, kita tengok pada pelajaran yang kedua. Untuk pelajaran yang kedua, iaitu hanya Allah yang Maha Esa. Okey, dalam pelajaran yang kedua ni diajar pada kita iaitu surah Al-Imran ayat yang ke-18. Macam yang pertama tadi ayat yang ke-8, ni ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Okey. Tajuknya hanya Allah yang Maha Esa. Apa tu Esa? Kalau kita baca terjemahan Al-Quran, kita baca surah, kamu buka terjemahan Al-Quran, buka surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad.
Apa terjemahan dia? Terjemahan dia, katakanlah wahai Muhammad, okay, Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Okay. Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Apa tu Esa? Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan Esa. Hanya Allah yang Maha Esa. Okey. Tengok terjemahan ayat ni dulu. Syahidallah wa annahu la ilaha illa huwa. Okay. Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Wal malaikatu wa ulul ilm, dan malaikat serta orang yang berilmu, qaiman bil qist, yang menegakkan keadilannya. La ilaha illa huwal azizul hakim, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okay. Salah satu terjemahan Esa yang boleh kita fahami, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Tuhan itu adalah Esa. Esa kat sini bermaksud tunggal. Okay, Allah itu Tuhan yang satu, tak ada dua, tak ada tiga. Okay. Ahad. Qul huwallahu ahad. Kenapa bukan Qul huwallahu wahid? Sebab satu dalam bahasa Arab adalah bermaksud wahid. Okay, wahid dalam bahasa Arab maksudnya satu. Tapi kat sini dia tak guna perkataan wahid. Dalam surah Al-Ikhlas dia guna perkataan ahad. Apa beza ahad dengan wahid? Okay. Sebagian ulama menerangkan, ulama-ulama tafsir kata wahid, okay, wahid yang kita maksudkan satu tu, satu, apa tu satu? Satu selepas kosong ataupun sebelum dua. Maksudnya satu. Kalau ahad ni nak nampak mudahnya, nak nampak mudah untuk beza, ahad ni bermaksudnya satu-satunya Tuhan. Maksudnya tak ada dua, tak ada tiga. Itu maksud ahad. Okay. Beza dengan wahid. Okay. Okay. Mungkin tu salah sikit pemahaman yang kamu faham tentang Esa. Okay. Kita tengok intisari ayat di dalam surah Ali Imran ayat 18 ini. Okey, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan keesaan, keagungan, kebijaksanaan kepada seluruh makhluknya. Okey. Dalam ayat ni Allah tegaskan, okey, syahidallahu annahu la ilaha. Ya, Allah terangkan, syahidallah, Allah terangkan kepada kita, annahu la ilaha illa huwa, bahawasanya tiada Tuhan yang layak untuk disembah melainkan Allah. Okey. Kalau kita tengok pada syahadah kita, kan, dua kalimah syahadah yang kita baca setiap kali dalam solat sewaktu duduk tahiyat. Okay. Masa tahiyat kita bacakan syahadah. Syahadah yang biasa kita sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kebiasaan orang bila dia terjemahkan asyhadu an la ilaha illallah, dia akan terjemah aku bersaksi tiada Tuhan selain daripada Allah. Perkataan tu kurang tepat, sebab ilah di dalam syahadah ni bermaksud Tuhan yang layak disembah, bukan Tuhan sahaja. Sebab kenapa dibezakan antara Tuhan dengan Tuhan yang layak disembah? Dalam bahasa Arab, Tuhan orang sebut sebagai Rabb. Rabb maksudnya Tuhan. Ilah bermaksud Tuhan juga. Tapi apa beza Rabb dengan ilah? Bezanya, Rabb bermaksud Tuhan yang menguasai alam ini, Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Itu Rabb. Sebab tu kita baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Maksudnya semua yang ada kat atas alam dunia ni Allah yang ciptakan. Okay. Dan apa beza pula dengan ilah? Ilah bermaksud Tuhan yang layak disembah. Okay. Sebab tu kita kata asyhadu alla ilaha illa huwa. Okay. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kenapa nak dibezakan antara ilah dengan Rabb? Sebab kita kena tahu, dalam Islam
Nabi bila datang, diberikan wahyu kepada Nabi ajar tentang Islam. Apabila Nabi berdakwah kepada Islam, Nabi tak dakwah kepada kafir Quraisy dengan mengatakan, tahulah kamu bahawa Allah adalah Tuhan. Tahulah kamu bahawa Tuhan itu adalah Allah. Nabi tak datang untuk bagi tahu orang Arab Quraisy yang Tuhan adalah Allah. Sebab apa? Sebab orang Quraisy memang dah kenal Allah. Diorang memang dah kenal lama bahawa Tuhan itu adalah Allah. Dan diorang mengakui bahawa Allah adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Apa buktinya? Kita tengok bapa Nabi ataupun ayahanda Nabi. Siapa nama dia? Abdullah. Apa maksud Abdullah? Abdullah bermaksud hamba Allah. Macam mana boleh ada perkataan Allah padahal waktu tu Nabi belum lahir lagi? Mana datang perkataan Allah tu? Maksudnya orang Arab Quraisy, orang Arab jahiliah Quraisy, diorang kenal siapa tu Allah. Diorang tahu Allah ni Tuhan yang ciptakan alam ni. Dalam Al-Quran Allah bagi tahu, wala in sa'altahum, jika kamu tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka dalam ayat ni adalah kafir Quraisy. Jika kamu tanya kepada mereka, kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan alam ini? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Diorang akan jawab, mereka akan jawab, la yaqulu Allah. Okay? Diorang akan jawab, Allah lah yang menciptakan semua ini. Maksudnya kafir Quraisy diorang kenal Allah. Sebab tu Kaabah dipanggil sebagai Baitullah, rumah Allah. Sebab tu Kaabah dipanggil sebagai Baitullah. Bukan zaman Nabi Muhammad dipanggil Baitullah, tak. Sebelum daripada tu lagi diorang dah panggil Kaabah itu sebagai Baitullah. Sebab orang kafir Quraisy diorang memang kenal Allah. Diorang sangat-sangat kenal Allah dan diorang akui Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Tapi apa bezanya? Nabi datang, Nabi tak ajar kenallah Allah, tak. Nabi ajar untuk tinggalkan syirik, beribadah hanyalah kepada Allah, mengesakan Allah. Itu dakwah Nabi. Nabi datang, Nabi ajar pada diorang, tinggalkanlah sembahan berhala ini, sembahlah mutlak hanyalah Allah, beribadat hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itu dakwah Nabi. Itu yang Nabi bawa. Nabi bukan bawa kenallah Allah itu adalah Tuhan, tak. Sebab diorang memang dah kenal Allah Ta'ala itu adalah Tuhan. Okey, yang kedua, para malaikat dan orang berilmu mengakui keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah. Wal malaikatu wa ulul ilm. Dalam ayat ni Allah tekankan, Allah bagi tahu, dan malaikat serta orang yang berilmu. Kenapa bukan manusia? Sebab orang yang berilmu sahajalah yang tahu tentang keesaan Allah. Sebab kalau nak kata tentang Allah, semua manusia tahu. Tapi keesaan Allah, pengabdian diri hanya kepada Allah, hanya orang yang berilmu sahaja yang dapat tahu. Sebab tu Allah bagi tahu dalam ayat ni, wal malaikatu wa ulul ilmi, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu. Sebab tu Allah bagi tahu tentang orang yang berilmu. Okey, yang ketiga, Allah menjelaskan bahawa Dialah yang memerintah seluruh alam dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dan yang keempat, bukti dan dalil keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah dapat disaksikan melalui penciptaan alam semesta dan dalil ayat Al-Quran. Okey. Dalam ayat ni juga Allah jelaskan bahawa Allah adalah pemerintah seluruh alam ini. Dan Allah lah yang berkuasa di atas semua yang ada di atas muka bumi ini. Allah tu Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Okay. Itu intisari ayat daripada surah Al-Imran ayat 18 yang menceritakan tentang keesaan Allah. Maka kita kena tahu bahawa sebagai seorang Muslim, tidak cukup kita menjadi Muslim dengan hanya mengatakan Tuhan aku adalah Allah. Tak cukup. Sebab apa? Orang Arab Quraisy, kafir Quraisy pun dah mengaku Allah itu adalah Tuhan. Hatta di dalam Yahudi kata Allah itu adalah Tuhan. Dan juga Kristian juga kata Allah itu adalah Tuhan. Tapi Islam, untuk menjadi Muslim yang mukmin,
kita kenalah mengabdikan diri kepada Allah. Apa mengabdikan diri? Sembah hanya Allah, beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk lain. Maksudnya tinggalkan syirik, tauhid hanya kepada Allah. Itu yang penting. Okey, itu poin paling penting dalam pelajaran yang kedua ini, mengesahkan Allah, iaitu mentauhidkan Allah. Okey. Okey, untuk pelajaran, kita tengok pada pelajaran yang ketiga. Saya akan terus pada pelajaran yang ketiga, iaitu luasnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dalam pelajaran yang ketiga ni dibawakan surah Ali Imran, juga ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Okey, ni ayat hafazan yang terakhir kamu kena hafaz di dalam tingkatan 2. Okey, pelajaran yang ketiga. Okey, kita tengok apa maksud ayat ni. Okey. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Allah itu malikul muluk, Tuhan yang memerintah di atas pemerintahan di atas muka bumi ini, raja kepada segala raja. Sebab tu gelaran malikul muluk tak boleh pakai kepada mana-mana raja, haram. Sebab malikul muluk adalah gelaran untuk Allah sahaja, raja segala raja. Allah yang pemerintah di atas muka bumi ini. Orang yang di bawah dia, walaupun dia raja, dia tetap hamba Allah. Tu'til mulka man tasha'. Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Okay. Allah boleh bagi pemerintahan kepada suatu kerajaan, dan Allah boleh cabut pemerintahan daripada kerajaan tu. Okay. Kita kat Malaysia sendiri, kita dah ada lalui pengalaman tu. Namanya kerajaan berubah. Ni Allah cabut pemerintahan daripada pemerintah yang sebelum ni, Allah berikan kepada pemerintah yang baru. Okay. Itu kuasa Allah. Allah yang menghendaki semua. Wa tu'izzu man tasha'. Dan engkaulah juga yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Siapa yang Allah nak muliakan, Allah akan muliakan. Wa tuzillu man tasha'. Dan engkaulah yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Allah akan hina siapa yang Allah nak. Biyadikal khair. Dalam kekuasaan engkau lah sahaja adanya segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tulijul laila fin nahar. Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Wa tulijun nahara fil lail. Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Okey. Wa tukhrijul hayya minal mayt. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada benda yang mati. Wa tukhrijul mayta minal hayy. Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati daripada sesuatu yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau jualah yang memberikan rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisabnya. Tiada hitungan hisabnya. Allah berkuasa untuk beri rezeki kepada siapa yang Allah nak kehendaki. Ayat 27 ni lebih kepada pembuktian bahawa Allah itulah Tuhan yang mentadbir alam. Allah yang jadikan malam dan siang. Allah masukkan malam pada waktu siang, Allah masukkan siang pada waktu malam. Siang dan malam silih berganti, saling bertukar. Okay, itu semua adalah kekuasaan Allah. Dan ini adalah bukti kekuasaan Allah. Kalau kita lihat alam semesta ni, kita akan nampak bahawa Allah adalah Tuhan yang memerintahkan alam ni. Sebab siang dan malam takkan boleh bertukar dengan kehendak manusia. Manusia takkan mampu buat.
Semua tu adalah aturannya yang Allah telah tetapkan, yang mana Allah sebagai pemerintah. Okey, kita tengok intisari ayat ni. Okey, ayat 26. Yang pertama, memberikan dan mencabut kuasa pemerintahan. Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan kuasa pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang itu sebagai pemerintah, tiada ada siapa pun yang dapat menghalangnya. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut kuasa pemerintahan daripada seseorang, maka hilanglah kuasa pemerintahannya. Ini macam yang saya sebutkan tadi, ini adalah hak mutlak Allah. Allah berkuasa untuk cabut pemerintahan daripada suatu kerajaan. Allah bagi pada pemerintahan yang lain. Itu kuasa Allah. Okay. Kenapa Allah buat macam itu? Kenapa Allah ada kuasa? Allah berkuasa untuk buat benda itu sebab Allah nak bagi tahu pada kita bahawa penguasa yang sebenarnya hanyalah Allah. Penguasa yang mutlak hanyalah Allah. Okay. Raja ke, sultan ke, kerajaan ke, prime minister ataupun presiden, semua ni boleh bersilih ganti, bertukar ganti. Tapi Allah adalah pemerintah yang mutlak. Tak ada siapa yang mampu gantikan. Allah itu Malikul Muluk. Okey, yang kedua, memuliakan dan menghina manusia. Allah berkuasa memuliakan sesiapa yang dikehendakinya dengan pelbagai cara seperti dengan harta, benda, pangkat, ilmu dan kesihatan. Okey, Allah boleh muliakan seseorang. Muliakan darjat seseorang, yang Allah angkat darjatnya. Macam mana Allah beri kepada dia rezeki yang banyak, Allah beri kepada dia kesihatan yang baik, itu Allah angkat dia, Allah muliakan dia. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki menghina seseorang, Allah akan menarik balik harta, kedudukan dan kesihatannya. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bersyukur dan bertakwa kepada Allah. Okay. Cuma kadang-kadang ada orang diberikan harta yang banyak, diberikan kemewahan yang banyak, bukan tanda Allah muliakan dia. Tapi dengan harta, dengan kemuliaan itu, dengan harta, dengan pangkat yang diberi itu, Allah beri sebab Allah nak hina dia. Ada juga berlaku. Okay. Sebab rezeki ni Allah boleh beri kepada siapa yang berusaha. Tapi untuk memulia dan menghina seseorang, itu hak mutlak Allah. Allah boleh muliakan seseorang dengan cara yang Allah kehendaki, dan Allah boleh hina seseorang dengan cara yang Allah kehendaki. Cuma kita sebagai mukmin, kita sentiasa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah hati aku ini di atas agama Islam, supaya apabila kita berada dalam keadaan sihat ataupun sakit, kita ingat Allah. Dalam keadaan kita kaya ataupun miskin, kita tetap ingat Allah. Itu poin dia. Okey, itu untuk ayat 26. Ayat yang ke-27, Allah menjadikan malam dan siang silih berganti. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam supaya manusia dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya. Siang untuk bekerja, mencari rezeki dan bermasyarakat, malam pula untuk berehat dan beribadah. Ini fungsi siang dan malam. Pada siang, Allah berikan waktu siang kepada kita untuk kita bekerja. Malam pula Allah jadikan malam itu untuk kita berehat dan beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, menghidupkan dan mematikan makhluk. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak ada kuasa lain yang dapat menghalangnya. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bayi daripada air mani. Allah Subhanahu wa taala akan mematikan sesiapa yang hidup apabila tiba ajalnya. Okay. Itu adalah kekuasaan Allah. Daripada tetes air mani, Allah jadikan bayi. Okay. Dalam Al-Quran diceritakan macam mana proses kejadian bayi atau proses kejadian manusia. Nanti kita akan sampai kepada tajuk tu. Allah ceritakan macam mana manusia ni terjadi. Daripada setitis air mani, jadilah dia nutfah jadi alaqah. Daripada jadi seketul daging yang dibaluti, tulang yang dibaluti gading-gading, dan last sekali Allah tiupkan tu. Ini semua proses saintifik yang telah dibuktikan di dalam Al-Quran sebelum sains lagi. Okey, itu untuk pelajaran yang ketiga, iaitu luasnya kuasa Allah.
Sebagai penutup, okay, untuk 3 tajuk ni kita kena tahu bahawa Allah itu adalah segala-galanya. Okay. Kecintaan kita kepada Allah kena melebihi daripada segala-galanya. Okay, kita kena bertakwa kepada Allah. Okay. Takwa kepada Allah ni, mudah kata, kalau nak mudah fahamlah, takwa ni bermaksud takut kepada Allah. Okay. Kalau kita takut kepada manusia, apa yang kita akan buat? Kebiasaannya manusia bila dia takut kepada something, dia akan lari. Manusia takut kepada tempat gelap, dia akan lari daripada tempat gelap. Manusia tu takut pada seseorang, dia akan lari daripada seseorang tu. Tapi takut kepada Allah menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Macam mana kita nak buktikan kita takut kepada Allah? Kita dekat dengan Allah. Kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak melakukan larangan-larangan Allah, kita tidak melakukan maksiat. Itu bukti kita takut kepada Allah. Kita takut dengan rasa cinta. Itulah takwa. Dan untuk jadi seorang yang beriman, tidak cukup dengan hanya kita mengatakan aku ini adalah Muslim, aku ini mengaku bahawa Allah itu adalah Tuhan. Tak cukup. Okay. Untuk menjadikan seseorang itu beriman, dia kenalah mengabdikan diri kepada Allah dengan mengesakan Allah, melakukan suruhan Allah, meninggalkan segala larangan. Okay. Okay. 3 pelajaran ni adalah pelajaran ayat hafazat. Okay. Saya nak kamu semua hafaz ketiga-tiga ayat ni. Okay. Hafaz ketiga-tiga ayat ni. Ambil masa kamu hafaz sendiri. Okay. Dan ayat-ayat ni kamu boleh baca dalam doa-doa kamu ataupun di dalam solat. Paling mudah kamu nak menghafaz ni, kamu baca ayat ni dalam solat. Lepas baca Fatihah, kamu bacalah ayat-ayat yang kamu hafaz. InsyaAllah kamu akan ingat. Okay, ataupun baca di dalam doa. Macam ayat yang pertama tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita baca dalam doa kita, supaya kita hafal dan kita ingat. Dan untuk tugasan kamu pada hari ini, saya nak kamu rakam bacaan untuk ketiga-tiga ayat ni. Okey. Pada pelajaran 1, 2 dan 3 kamu rakam bacaan kamu dan kamu send di dalam grup kelas kamu. Kamu dah rakam, kamu send dalam grup kelas kamu. Kamu nyatakan nama kamu dan juga kelas. Tapi kelas dah tahu kita ke grup. Okay, nyatakan nama kamu sahaja dan hantar rakaman audio kamu baca ayat ketiga-tiga surah ni. Okey. Itulah untuk tugasan kamu hari ini. Nanti saya akan berikan tugasan yang lain dalam bentuk soalan ataupun penilaian. Okey. Dan itu sahaja untuk hari ini. Okey, kalau ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya, kamu boleh PM saya. Okey, direct PM ya boleh. Soalan-soalan berkaitan dengan pelajaran ataupun luar pelajaran, tak ada masalah. Okay. Dalam pelajaran, berkaitan dengan pembelajaran, kamu boleh tanya saya. Ataupun luar daripada pembelajaran, tanya je apa sahaja yang berkaitan. Kalau saya boleh jawab, insyaAllah saya akan jawab. Okey. Itu sajalah untuk pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang berkepanjangan. Jaga kesihatan kamu dalam musim-musim ni. Elakkan daripada keluar rumah. Okay. Lakukan kerja-kerja yang boleh memudahkan kehidupan rumah kamu. Okay. Bantu ibu bapa kamu. Okay. Bantu ibu bapa kamu, muliakan ibu bapa kamu. Inilah masa-masanya untuk kita bersama dengan ibu bapa kita. Okay. Saya doakan yang terbaik untuk kamu. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.